Mustamam. Ya, sekarang berpindah ke Bangi. Haji Imam Mustamam. Ustaz Abdul Halim Haji Abdul Qadir, sekarang Datuk. Juga almarhum Ustaz Abdul Ghani Abdul Rahman. Dan yang menjadi tokoh utamanya adalah Profesor Datuk Dr. Kita punya pengusi ya, yang di Pertua. Haji Sri boleh ingat Yang mana? Muhammad Sulaiman. Osman Bakar. Itu yang awal, yang sezaman dengan saya. Yang sudah. Apa nama? Yang Dr. Muhammad Sulaiman tu. Dr. Muhammad Sulaiman, ya. Dr. Muhammad Sulaiman itu pengusi apa yang di Pertua ABIM wilayah ketika itu. Itu antara penggerak-penggerak utama kita di peringkat wilayah. Manakala kita ada penggerak-penggerak lapangan, ya, kita kena ingat masa dahulu ABIM wilayah ini agak begitu merakyat. Betul ke bahasa saya? Para penonton mungkin boleh komen. Tapi sangat merakyat. Ya, bayangkan. Merakyat tu pelbagai orang lah. Pelbagai orang join lah. Pelbagai grup lah join. Kita ada di Ceras. Ya, di Ceras. Usrahnya dibawa oleh almarhum Ustaz apa ya, tak ingat. Dia ni tenaga pengajar di Yayasan Nanda. Oh, Yayasan Nanda. Kemudian kita ada di Keramat, kita ada ABIM Damansara di bawah ABIM wilayah tu. Ini ABIM Damansara ramai betul, tenaga teknokratnya. Ya. Kita ada arwah Mutalib Mat yang bersama-sama dengan saya menubuhkan Taski ABIM di bangunan Kuncinta. Ya, itu Kuncinta. di Talib Jaya. Ini yang jadi isu. Orang kata PAS, minta maaf kalau ada penonton dari PAS, tapi saya nak sebut di sini sebab saya awal dalam ABIM ya. Minta maaf. Kalau orang kata tak payah minta maaf tu, tapi saya minta maaf secara beradab. Tadika Kuncinta itu adalah Taski ABIM adalah merupakan taski pertama di Malaysia. Itu saya, arwah Mutalib Mat, Haji Ismail Ibrahim dan beberapa penggerak gerakan Islam yang terdiri daripada jurutera-jurutera di TNB kebanyakan mereka. Kemudian kita ada, itu ABIM Damansara. Kemudian kita ada ABIM Ceras, ada sebut tadi, ABIM Selayang. Kemudian kita ada ABIM Kepung di Kampung Batu pusatnya. Itu setakat yang saya boleh sebut. Begitu banyak pusat-pusat yang kita tumpu. Dan dari setiap tempat itu ada usrahnya. Itu sekadar usrah. Manakala ceramah-ceramah diadakan di masjid-masjid, ya, di beberapa buah masjid, di mana tenaga-tenaga penggerak dakwah kita yang menjadi tenaga pengajar ataupun guru-guru yang mentakmirkan masjid tersebut. Cukupkah soalan tu? Kalau nak tambah, itu antara tokoh. Ya. Kalau boleh saya nak pergi kepada, nak sambung terus kepada kegiatan-kegiatan, boleh? Boleh. Gerak kerja ABIM wilayah ketika itu, kita kena ingat, masa itu masyarakat ya, secara umumnya masih kurang terdedah dengan apa yang kita sebut pada hari ini gerakan Islam. Ya. Hatta kita sebut usrah pun orang tak faham. Orang sebut tamrin lagi tak faham. Ya, tahun 70-an dan awal 80-an.
Jadi ketika itu apa yang kita laksanakan ialah kita memperkukuhkan pertama organisasi dalaman ABIM, memperkukuhkan pengurusannya, pentadbirannya. Ya. Kedua, memperkukuhkan kekuatan ahli-ahli ABIM di peringkat negeri dan daerah-daerah dan unit-unit melalui usrah dan tamrin, qiyamul lail mingguan dan bulanan yang diwajibkan, dan maksurat ya dibaca pada setiap kali di setiap kali usrah pada mingguan. Ini antara kerja-kerja yang kita lakukan. Manakala kita nak merakyatkan pemikiran gerakan Islam kepada masyarakat ni, kita bekerjasama. Contohnya Badan Kebajikan Islam, jabatan-jabatan kerajaan. Namun saya masih ingat dan sangat kuat ingatan saya bagaimana saya pernah menunaikan solat di satu kilang. Saya ingat kilang Unilever ya di Bangsar. Seorang namanya Ghazali yang bertugas itu peringkat pengurusan tinggi menjemput saya memberikan ceramah. Kita semayang atas plywood longkang bawah ada plywood atas. Berbeza dengan hari ini, masyarakat Islam begitu baik ya, di surau ada di tiap kilang. Kita pulang nak semayang kita dah ya. Masa tu kita semayang berjemaah di atas plywood, di atas longkang di kilang tersebut. Masya Allah. Tapi Alhamdulillah, Saudara Ghazali kalau dia masih hidup mungkin dan aktif dengan Habib, pada hari ini dia boleh mendengar, kita memberi penghargaan yang besar pada dia. Ya. Dia menjemput kita, dia bukan ahli Habib. Kita bagi penerangan tentang Islam sebagai way of life. Ya. Itu peringkat marhain. Walaupun dia peringkat pengurusan, tapi yang datang pekerja-pekerja kilang. Dan saya sendiri dengan beberapa orang rakan mewujudkan satu usrah, memang kita panggil usrah kilang. Usrah kilang. Ini dibuat di Pantai Dalam. Jadi Pantai Dalam kat mana tu? Kilang Unilever lah. Kilang Unilever. Baru. Ya, di Kampung Baru, Jalan Daud. Dekat berhampiran dengan masjid Kampung Baru. Masjid Kampung Baru. Okey. Tapi kita buat usrah kilang ni hingga ramai daripada ahli-ahlinya sampai pada hari ini ada yang menyertai wadah, ada yang tak menyertai wadah tapi masih aktif. Ya, dan mereka menyokong pemikiran-pemikiran ABIM dan pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya salute lah. Ya, walaupun mereka ni kalangan bawahan. Ya, kalau kita nak fikir masa tu ya, bukan pada sekarang ni. Masa tu pekerja-pekerja kilang minta maaf cakap. Ni saya ni live ni. Ya, live tapi saya cakap terus terang. Ketika itu wanita-wanita kita pekerja kilang diangkut dengan bas. Ya, kalau perayaan hari tahun Cina, ya, mereka bawa dengan bas pergi berhibur. Ya. Wanita Melayu. Pergi kelab Jam sing lah. Jam sing. Minta maaf. Itu hakikatnya bagaimana kita melalui proses dakwah yang panjang. Bukan macam pada hari ini kita bercakap je pasal gerakan Islam, kita bercakap pasal negara Islam, way of life. Alhamdulillah. Semua orang agak berbangga kan. Dan hendakkan perubahan yang besar dalam negara kita dan di luar negara. Tapi ketika itu tak sama. Dan kita nak bercakap soal Islam di pejabat-pejabat, tak boleh. Jadi sebab itu kita buat melalui Badan Kebajikan Islam. Ya, dengan kerjasama mereka. Kita ada usrah mingguan, kita ada tamrin yang ikut silibus betul-betul.
kena ceramah-ceramah, itu peringkat lokal. Isu-isu antarabangsa, isu-isu antarabangsa juga kita bawa ke dalam masyarakat. Saya masih ingat Datuk Seri Anwar datang memberikan ceramah yang menarik perhatian penduduk sekitar Kampung Baru dan Kuala Lumpur sehingga penuh, ya, masjid Kampung Baru. Penuh masjid masa itu untuk mendengar penerangan tentang Afghanistan. Isu perang Soviet Union ya, menjajah perang Afghanistan. Soviet menyerang ketika itu. InsyaAllah, saya masih ingat. Itu mendapat sambutan yang hangat sekali daripada masyarakat. Itu lain pula sebab dia kita anggap peringkat antarabangsa. Jadi orang Melayu ni dia agak sensitif bila sebut orang Islam terancam. Dia menyokong pandangan-pandangan Abim. Alhamdulillah. Ya. Ingat cukup dulu. Lebih baik